Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Safwan bin Muhammad Sabri. Nombor matrik 260651 untuk pembentangan tugasan kumpulan subjek GMGA 3063 perbandingan pentadbiran awam. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan yang bertajuk perbandingan pentadbiran awam dan pelaksanaan sektor tertentu di Brunei dan Singapura. Menurut Gordon dan Milan, pentadbiran awam didefinisikan kepada pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan dan diterapkan oleh badan perundangan, eksekutif dan kehakiman melibatkan proses organisasi dan individu secara inklusif. Dalam konteks pembentukan pentadbiran negara, sejarah telah mencatatkan Brunei dan Singapura merupakan dua buah negara yang telah menolak daripada berada di bawah pentadbiran Malaysia dan telah membentuk pentadbiran sendiri. Brunei telah menarik diri untuk bergabung dengan Malaysia sebagai sebuah negara pada 8 Julai 1963 dan 2 tahun selepas itu Singapura melakukan hal yang sama. Oleh itu, kemajuan dan kestabilan ekonomi Singapura dan Brunei adalah hasil daripada keberkesanan amalan sistem pentadbiran dan keberhasilan daripada pelaksanaan dasar-dasar tertentu yang telah diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faridah binti Hashim, matrik nombor 267-098. Seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang sosioekonomi negara Brunei Darussalam, penglibatan negara Brunei Darussalam di peringkat antarabangsa dan perluasan bidang pengetahuan negara Brunei Darussalam. Kedudukan ekonomi yang kukuh telah meletakkan negara Brunei sebagai sebuah negara yang disegani di seluruh dunia selain meningkatkan nama dan imej negara Brunei di peringkat antarabangsa. Pendapatan per kapita bagi rakyat sesebuah negara merupakan elemen yang dinilai dalam pertumbuhan sosioekonomi. Justru, pendapatan per kapita rakyat Brunei di bawah pemerintahan Kebawah Duli telah menunjukkan peningkatan walaupun harga gas dan petrol dunia mengalami penurunan dan kenaikan. Ini menunjukkan bahawa harga gas dan petrol bukan sandaran kepada peningkatan per kapita bagi Brunei kerana harga gas dan petrol mencatatkan harga yang jauh lebih rendah sebelum pemerintahan Kebawah Duli. Selain itu, kadar ekspor negara Brunei juga menunjukkan peningkatan berbanding kadar import. Sidang Kemuncak Islam keempat di Maghribi pada Januari 1984 telah menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai ahli penuh The Organisation of Islamic Cooperation atau dikenali sebagai OIC. OIC merupakan sebuah pertubuhan kerajaan Islam yang merupakan suara kolektif dunia Islam yang bertujuan bagi memastikan, menjaga dan melindungi kepentingan dunia Islam dalam misi mempromosikan keamanan dan keharmonian antarabangsa di kalangan pelbagai bangsa di seluruh dunia. Sebagai sebuah negara Islam, salah satu matlamat Brunei Darussalam menganggotai OIC adalah untuk menjalinkan kerjasama dengan ahli-ahli anggota OIC yang lain dalam mempromosikan kepentingan dan nilai-nilai Islam untuk kepentingan ummah Islam selain turut dapat mengeratkan lagi hubungan politik dan ekonomi. Negara Brunei Darussalam dilihat telah meluaskan bidang pendidikan dan pengetahuan sebagai pelaburan dalam sektor ekonomi. Sektor minyak dan gas merupakan bidang yang menyumbang tinggi ke arah pembangunan ekonomi, namun terdapat perubahan polisi yang berlaku. Antara usaha dan inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan adalah dengan membangunkan infrastruktur yang ada demi memajukan industri yang sedang dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, penggunaan kemajuan teknologi ICT telah dimanfaatkan oleh kerajaan sebagai langkah untuk menyampaikan maklumat dan pengetahuan kepada kumpulan sasaran. Projek e-Darussalam merupakan inisiatif yang dibangunkan oleh kerajaan Brunei bagi menjadikan satu platform sistem pelaksana perniagaan dan membolehkan akses kepada jabatan atau agensi kerajaan dapat dilaksanakan secara atas talian dan dapat diakses dengan cepat dan mudah.
Assalamualaikum, nama saya Farah Aina binti Rosli, nombor matriks 267096. Saya akan membentangkan tentang sosioekonomi. Dalam sosioekonomi, pembangunan Singapura mula diperkenalkan oleh pemerintah kolonial British untuk dijadikan pusat bandar bagi kegunaan pelayar di Asia Timur. Selepas peralihan kuasa pada Jun 1959, pemimpin Lee Kuan Yew telah merubah sosioekonomi Singapura untuk kepentingan akan datang. Tambahan pula, majoriti penduduk Singapura adalah berbangsa Cina dan Singapura telah merangka identiti sendiri untuk memajmukkan rakyat berlainan kaumnya di situ. Oleh kerana keluasan tanah Singapura yang kecil, Singapura juga telah mengambil satu inisiatif dengan mewujudkan beberapa booster untuk kemajuan sosioekonomi negaranya bagi menjana kekayaan ekonomi dan keselamatan sosial Singapura. Singapura di peringkat antarabangsa untuk pembangunan yang lebih berkuasa, Singapura telah mengadakan promosi secara meluas untuk menarik pelabur luar masuk menanam modal di negaranya. Dengan kewujudan negara jiran yang berkapita besar seperti Malaysia dan Indonesia yang menyebabkan Singapura merangka dasar luar dengan negara jiran untuk menjaga hak dan kepentingan negaranya. Oleh itu, beberapa siri perjanjian telah ditandatangani agar kebergantungan kepada kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat untuk kestabilan ekonomi dan politik negaranya. Justru pada tahun 1980, Singapura telah mengeksport lebih daripada 40% minyak yang menjadi pendapatan tetap kepada kepentingan Singapura dalam ASEAN. Kehadiran Singapura dalam ASEAN dapat membantu dari segi aspek ekonomi dan sosial, di mana satu perjanjian PTA dibuat untuk negara-negara terlibat melebarkan pasaran dan diberi kelonggaran cukai kepada satu angka tertentu. Justru Singapura telah mewujudkan satu sektor pengeluaran enjin diesel untuk kepentingan kapal-kapal layar di pengairan laut dan jentera berat yang digunakan bagi tujuan perlumbungan. Tidak hanya itu, Singapura juga dilantik oleh ASEAN untuk menjadi satu-satunya pengedar tunggal dan menjual vaksin hepatitis B bagi mengawal penularan wabak berkenaan pada ketika itu. Sektor minyak dan gas adalah sektor utama yang menyumbang kepada kemajuan ekonomi kerana Brunei sememangnya kaya dengan sumber minyak dan gas. Akan tetapi, Brunei tidak sahaja bergantung kepada kekayaan sumber asli tersebut. Oleh kerana keadaan ekonomi dunia yang kompetitif, kompleks dan dinamik disebabkan oleh kemajuan teknologi dan inovasi, sektor bukan minyak dan gas lebih digiatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara dan ianya dijadikan fokus utama dalam rancangan kemajuan negara ke-11 RKN11 bagi tempoh 2018 sehingga 2023. Tema RKN11 adalah peningkatan sektor bukan minyak dan gas, pembangkit pertumbuhan ekonomi yang lebih menekankan pentadbiran kerajaan yang efisien, pembangunan sumber manusia berkemahiran dan masyarakat berwawasan dalam meningkatkan keupayaan sektor swasta dan syarikat-syarikat tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan bin Ismail, nombor metrik 267232. Singapura, dasar liberalisasi ekonomi. Singapura sememangnya dikenali sebagai sebuah negara yang menjalankan dasar liberal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dasar liberalisasi dalam ekonomi telah diwujudkan oleh Perdana Menteri pertama Singapura dan sehingga ke hari ini kemajuan ekonominya masih menggunakan dasar yang sama. Singapura menjadi pusat kewangan global dengan menyingkir Jepun dengan menjadi negara ketiga terbesar pusat perdagangan mata wang asing di belakang Amerika Syarikat dan United Kingdom sejak tahun 2013. Keluaran dalam negara kasar KDNK sejak 2012 hingga 2018. Jumlah KDNK nominal Singapura pada 2018 berjumlah 437 bilion US dollar, telah menunjukkan peningkatan sebanyak 4.8% berbanding tahun 2017. Sebanyak 53% telah disumbangkan daripada surplus operasi kasar daripada keadaan nominal.
Pampasan pekerja telah menyumbang sebanyak 40%. Baki 7.2% daripada KDNK nominal adalah daripada cukai pada pengeluaran dan import. Pertumbuhan KDNK dan ekonomi Singapura dilihat berkembang dan stabil sepanjang tahun 2018 dengan kadar pengangguran secara keseluruhan adalah 2.1% dan bagi penduduk pula adalah 2.9%. Antara isu signifikan yang boleh menjejaskan negara Singapura adalah jenayah cyber dan ancaman lanun. Kestabilan ekonomi bukanlah satu jaminan mutlak bahawa sesebuah negara itu tidak dibelenggu dengan sebarang isu atau permasalahan yang boleh menjejaskan kestabilan tersebut. Kestabilan dan kemajuan ekonomi Singapura berlandaskan ke arah global dan mungkin hanya akan terkesan apabila berlaku isu atau krisis melibatkan global. Perbandingan pelaksanaan dasar sektor tertentu di Brunei dan Singapura mengekalkan kestabilan negara. Menyingkap pelaksanaan dasar tertentu oleh Brunei dan Singapura untuk menjalankan fungsi di peringkat pentadbiran awam masing-masing bagi tempoh 2012 hingga ke 2018 menunjukkan keefisien dalam menjamin kesejahteraan negara dan rakyat khususnya. Pemacuan ekonomi yang baik dan stabil akan dapat mengurangkan pelbagai isu seperti kemiskinan, pengangguran, peningkatan taraf hidup dan jurang sosioekonomi. Singapura dan Brunei menunjukkan peringkat pentadbiran awam mereka tidak membelakangkan rakyat dalam melaksanakan satu-satu dasar dengan mengambil kira pelbagai aspek terutamanya dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Kedudukan ekonomi Brunei dan Singapura bukan sahaja terbaik di Asia Tenggara malahan dunia mengikut kemajuan ekonomi masing-masing. Untuk memastikan kestabilan dan kemajuan ini dapat dikekalkan menuju ke masa hadapan, peringkat pentadbiran awam di Brunei dan Singapura perlu memperhalusi dan memperincikan sesuatu proses pembuatan dasar dari masa ke semasa. Ini kerana kerelevan dasar yang dilaksanakan perlu melihat keperluan semasa. Adakah ianya perlu digubal atau dipinda untuk dirangka semula? Kesimpulannya, pelaksanaan pentadbiran dan dasar sektor tertentu sesebuah negara perlu mengambil kira pelbagai aspek semasa iaitu kedudukan ekonomi, isu dan krisis global, keadaan politik dan tahap sosioekonomi. Pentadbiran adalah satu elemen yang telah wujud sejak awal penubuhan negara dan dasar sektor tertentu adalah pemangkin kepada pentadbiran negara. Seperti Brunei yang tidak mahu sektor minyak dan gas untuk pendapatan negara. Singapura pula telah meliberalisasikan ekonomi negaranya kerana tidak mempunyai sumber asli yang boleh menyumbang kepada pendapatan negara seperti Brunei.